Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali mendengarkan cerita-cerita seram di channel Zulaika Roslan. Apa khabar? Tak kira di mana saja anda berada, saya doakan semoga urusan anda dipermudahkan oleh Yang Maha Esa, diberikan kesihatan yang baik dan dimurahkan rezeki. Sebelum tu, salam ma'al hijrah. Semoga dengan kedatangan tahun baru Islam ni ada banyak perubahan yang lebih baik akan berlaku kepada kita, insyaAllah. Dan untuk video pada kali ini, saya nak bawakan kepada korang dengan tema kerasukan, dirasuk dan sebagainya lah yang berkaitan dengan rasuk. Okey, sebenarnya saya ada 5 video yang saya nak 5 cerita yang saya nak sharekan dengan korang. Tapi kalau saya sharekan 5 cerita dalam satu video, saya takut video ni jadi macam terlampau panjang. Saya decide untuk buat 2 video lah. Video kali ni saya sharekan 3 cerita dulu, dan insyaAllah video akan datang saya akan kongsikan lagi 2 buah cerita kepada korang. Sebelum saya mulakan dengan cerita yang pertama, selamat datang saya nak ucapkan kepada korang yang secara tak sengaja terklik video ni sebab nampak title dia menarik ke apa. Selamat datang. Jangan lupa bantu tekan button subscribe dan aktifkan notifikasi loceng. InsyaAllah korang akan berpuas hati dengan cerita-cerita yang bakal saya update lagi untuk korang. Dan kepada korang yang sudi komen, sudi like, sudi share, sudi kembali setiap kali saya update video, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan sebab korang memang baik sangat. Dan jomlah kita mulakan untuk cerita kita pada video kali ini. Korang sendiri, personally, korang pernah tak ada pengalaman dengan benda-benda yang macam ni, macam melihat orang yang terkena rasukan ke, ataupun korang sendiri yang dirasuk tanpa korang tahu apa benda yang korang salah? Macam saya pernah share kat korang dalam video saya lepas-lepas berkenaan dengan kes rasukan yang berlaku semasa saya tinggal di Kolej Kediaman di Melaka suatu ketika dulu. Dan dalam cerita tu juga saya ada beritahu kat korang yang saya pun turut sama histeria, bukan dirasuk lah. Apa yang berlaku pada masa tu, ketakutan yang saya alami, semuanya saya tak dapat nak kawal. Saya tak boleh nak kontrol diri saya pada masa tu. Yang saya tahu, saya kejung dan saya menggeletar ketakutan. Walaupun saya dalam keadaan macam tu, saya dengar orang kiri dan kanan saya ajar saya mengucap, ajar saya baca ayatul kursi, Al-Fatihah, tapi satu baris ayat pun tak boleh saya keluarkan, tak boleh saya lontarkan. Saya boleh dengar orang bisik, tapi saya tak boleh nak tanya, saya tak boleh nak follow apa orang cakap. Memang tak boleh masa tu. Dan yang bestnya, saya nampak orang keluar masuk semua saya nampak, tapi macam seolah-olah saya tak ada dekat situ. Saya sedar tentang perkara yang berlaku. So tu pengalaman saya sendirilah masa saya histeria waktu saya belajar kat Melaka dulu. Jadi kali ni saya nak sharekan dengan korang cerita menarik berkenaan dengan kes rasukan ni. Cerita pertama ni datangnya daripada Aina. Dulu dia pernah mendapatkan rawatan alternatif untuk masalah migraine yang dia alami. Jadi dia dah berulang pergi ke doktor, tapi masih tu penyakit tu masih lagi berulang. Akhirnya ayah dia macam decide, apa kata kalau kita cuba rawatan alternatif. Jadi dia dengan ayah dia memang kerap kalilah berulang ke pusat rawatan tersebut untuk mendapatkan rawatan. Sepanjang dia pergi mendapatkan rawatan dekat pusat rawatan yang sama, dia tak pernah lagi nampak orang yang datang dengan kes yang teruk, macam saka, dirasuk ataupun disihir dan sebagainya. Kebanyakan yang datang pun memang mendapatkan rawatan seperti dia, migraine, sakit lutut, masalah eczema. Memang kebanyakan orang datang penyakit yang macam tu lah. Dan setiap kali dia datang, pusat rawatan tu memang akan penuh dengan orang. Diorang akan beratur ramai sangat sebab pusat rawatan tu hanya buka selepas isyak. Jadi daripada luar pagar tu dah ramai dah orang beratur, sampailah masuk ke dalam dekat ruang tamu sebab perawat tu duduk dekat ruang tamu. Suatu hari tu dia pergi mendapatkan rawatan macam biasa. Jam dah pukul 2 lebih, dah menghampiri pukul 3, barulah dia ni dapat duduk dekat ruang tamu. Bila dia dah dapat duduk kat ruang tamu, maknanya dia dah semakin hampirlah dengan giliran dia untuk mendapatkan rawatan. Tiba-tiba masuk budak lelaki, ada dalam 2 orang, remaja jugalah, tapi lebih tua daripada dia lah, masuk dalam rumah tu dan terus pergi dekat perawat tu. Dia orang membisikkan sesuatu kat perawat tu yang mana dia memang tak dengar pun dia orang bisikkan apa, tapi dia dapat dengar lah yang perawat tu jawab, boleh bawa je masuk. Dia dengar macam tu. Lepas tu budak-budak tu keluar dan diorang masuk balik bersama dengan satu kumpulan yang lebih besar. Ada lelaki dan perempuan bercampur, dan diorang sedang
mendukung ataupun mengangkat seorang lagi budak perempuan yang dah pingsan, bawa masuk dekat dalam rumah, dan ustaz suruh baringkan budak perempuan yang pingsan tu kat sofa. Sofa tu pula memang berdekatan sangat dengan si Aina ni. Bila diorang dah, ustaz tu dah suruh baringkan budak perempuan tu, ustaz tu cakap kat diorang yang lain, boleh tunggu kat luar lah, biar tinggal 2 orang je dekat situ nak teman budak perempuan yang pingsan tu. Jadi dipendekkan cerita, disebabkan si Aina ni duduk berdekatan dengan kerusi tu, dia boleh dengar lah perbualan diorang kan. Dan kebetulan pada masa tu pembantu perawat masuk untuk tanyakan apa yang masalah yang diorang alami. Cerita dia macam ni, budak-budak tu adalah penari, sama ada diorang ni berada di sekolah tarian ataupun diorang dalam kelab tarian ke, ataupun diorang ni memang seorang yang berprofession sebagai penari, itu tak pasti. Tapi yang penting diorang ni penari, dan pada malam tu diorang ni ada latihan tarian. Budak perempuan yang pingsan tu merupakan budak yang baru je join diorang punya team lah, diorang punya kumpulan. Jadi tengah diorang menari tu, budak perempuan ni dia dapat satu panggilan telefon tau. Dia bangun dan dia jawab panggilan telefon dia. Dia pergi dekat belakang. Dekat belakang tu ada satu bilik yang diorang gunakan untuk letak barang-barang, lebih kurang macam store lah. Jadi bila budak perempuan tu pergi dekat belakang jawab telefon, kawan-kawan dia tak ada cakap apa-apa lah. Dia biarkan aje lah, privacy masing-masing. Saja dia jawab panggilan telefon, dia datang balik dekat depan, dekat diorang, dekat dewan tarian tu, dekat studio tarian tu, dalam keadaan muka yang riak wajah yang sombong, yang macam seolah-olah macam belagak gila, macam kau ni primadona, macam tu lah gaya budak perempuan tu datang. Dia tak tegur pun kawan-kawan dia kat situ, dan kawan-kawan dia yang lain kat situ macam whatever, macam tu lah, lebih kurang macam nantak kau lah, macam tu. Dan diorang pun nak teruskan lah dengan tarian diorang pada malam tu. Tak je mainkan muzik, belum lagi yang lain ni start menari, budak perempuan tadi tu dia terus menari, dan gaya tarian dia langsung tak sama macam yang diorang latihan. Gaya tarian dia memang berbeza, terlampau klasik. Kawan-kawan dia kata macam terlampau klasik, sampaikan diorang ni tak cam, tu budak ni ke? Macam diorang rasa macam pelik gila. Tapi diorang ni tak cakap banyak. Bila diorang nampak benda yang macam ni, diorang rasa macam wah, macam terpikat lah, terpegun kan. So diorang pun tengok dan perhatikan budak perempuan ni. Tapi salah seorang daripada diorang ni macam dah perasan ada sesuatu yang aneh dengan budak perempuan ni. Jadi dia pun matikan muzik tu. Bila dia matikan muzik tu je, tiba-tiba budak perempuan yang tengah menari ni mengamuk dan terus berubah sikap. Dia terus menjengkilkan mata dia dan melihat ke arah orang macam seolah-olah berasa sangat marah. Dan masa itulah sebenarnya diorang tahu yang budak ni dirasuk. Pusat rawatan tu adalah sebenarnya pusat rawatan yang berdekatan dengan tempat ataupun studio diorang tu. Sebab itulah diorang datang kat situ dan tanya sama ada ustaz boleh membantu ataupun tidak. Lepas budak tu je dibaringkan, dia tak terus, saya panggil perawat lah, perawat tu tak terus ubatkan budak perempuan tu. Dia masih lagi teruskan rawatan dia dengan pesakit dia yang sedia ada, sambil mulut dia terkumat kamit dan memandang ke arah budak perempuan yang pingsan. Dan budak perempuan yang pingsan tu macam seolah-olah tahu, sebab dia sedar dan dia jengkilkan mata dia dekat ustaz tu. Dia tak macam tipikal budak yang dirasuk tiba-tiba mengamuk, sakit lah, lepaskan aku. Tak, dia tak macam tu. Dia cuma tersedar dan dia jengkilkan mata dia dekat ustaz tu. Ustaz teruskan sesi rawatan macam biasa. Si Aina ni dekat situ sampailah sesi rawatan dia berakhir dan dia pun pulang. Dia tak pasti macam mana ustaz rawat budak perempuan tu, sebab sepanjang dia ada dekat situ, yang dia nampak hanyalah budak perempuan tu menjengkilkan mata dia ke arah ustaz, seolah-olah marah dekat ustaz. Tu je perkongsian cerita daripada Aina. Cerita yang kedua ni berlaku di sebuah sekolah rendah, diceritakan oleh Laila dan berlaku kepada dia sendiri. Dulu masa di sekolah rendah, dekat sekolah dia ada sebuah bangunan yang tak lagi digunakan dalam sesi pembelajaran. Dia pun tak pasti kenapa, cuma kelas-kelas yang ada di dekat bangunan tu memang tak ada pengguna dia. Dan bangunan tu sebenarnya terletak di hadapan laluan keluar masuk. Jadi dia bukanlah dekat tempat yang terpencil ke apa, tak. Dia memang dekat laluan orang keluar masuk. Dia betul-betul depan pintu pagar. Jadi suatu hari kawan dia yang bernama Siti ajak Laila teman dia untuk ke tandas lah. Tandas yang berada berdekatan dengan kelas diorang ni tak dapat digunakan. Ada yang ramai budak,
ada yang rosak, ada yang tak ada air, macam-macam kes masa tu. Jadi si kawan dia ni, Siti, ajaklah Laila naik dekat bangunan tadi tu untuk menggunakan tandas yang ada dekat situ. Awalnya Laila ni tak nak pun ikut kawan dia naik dekat bangunan tu pergi tandas, tapi disebabkan pada masa jam baru je pukul 10 pagi, jadi macam tak ada apa yang nak dirisaukan, nak ditakutkan. So Laila pun bersetujulah untuk temankan Siti pergi kat bangunan tu memerut. Siti pula dia dah terlampau sangat sakit perut, jadi dia berlari-lari anak pergi ke tandas, manakala Laila ni berjalan dalam keadaan yang macam terkedik-kedik, macam orang malas. Siti dah selamat masuk dekat tandas, Laila baru je nak naik ke tangga. So dia pun naiklah tangga. Dia nak pergi arah satu je, toilet yang dekat arah satu tu je sebenarnya. Si Laila ni, dia naik tangga yang pertama tu, bahagian yang pertama tu macam biasa naik, tapi dia baru je nak pusingkan badan dia ke kanan untuk naik tangga di bahagian kedua, ternampak sekali pandang macam seolah-olah ada rambut yang ditarik daripada dinding bangunan tu, daripada dinding yang berada di sebelah kiri dia, tapi dekat atas sana lah, dekat arah satu tu kan, macam seolah-olah ada rambut yang ditarik masuk ke dalam bilik darjah yang berada dekat sebelah dia. Dia nampak macam tu tau, tapi disebabkan dia nampak sekali pandang, dia pun fikir banyak kali tau, apa benda yang aku nampak ni, rambut ke? Dia terfikir-fikir benda tu. Mula-mula dia takut jugalah nak melangkah naik ke atas, sebab dia terfikir yang dia nampak tu rambut. Tapi disebabkan kawan dia dekat atas, dekat toilet kan, tak nak dia kena naik lah juga kan, so dia pun tak nak fikir panjang, dia naiklah tangga. Sampai je dekat arah satu, dia pun terus tolehkan kepala dia ke kiri, dan lepas dia tolehkan kepala dia ke kiri, dia terus blank. Dunia dia terus gelap dan dia tak tahu apa yang berlaku selepas. Bila dia sedar, dia dah berada dekat surau dan mak ayah dia ada dekat dia, ada bersama-sama dengan dia. So menurut cerita kawan dia bernama Siti tu, yang baru saja selesai memerut pada masa tu, masa dia keluar tandas, dia tercari-cari lah Laila. Dia ingatkan Laila tak jadi nak teman dia pergi toilet tau. So dia macam nak marah lah, Laila ni biarkan aku seorang-seorang. Tapi sebelum dia turun dekat tangga, dia terdengar bunyi macam bunyi dengusan, macam bunyi kasar. Dia pun tak tahu nak explain macam mana bunyi yang dia dengar tu, macam bunyi macam tu tau. Dia memang tak boleh nak explain bunyi yang dia dengar tu, sebabkan dia terdengar bunyi tu. Jadi dia pun tertoleh lah ke arah kelas yang ada dekat situ kan, sebab dia rasa bunyi tu datang daripada sana. Bila dia tengok je kelas, dia nampak si kawan dia tadi, si Laila ni, tengah duduk dekat dalam kelas tu dalam keadaan menundukkan kepala. Si Laila memang tak pakai tudung. Sekolah rendah kan tak ada kewajipan untuk pakai tudung kan. Laila ni memang tak pakai tudung, dan masa kawan dia nampak, dia tengah duduk atas kerusi, tapi kedua-dua lutut dia ni diangkat dan dia tundukkan kepala dia dekat celah-celah lutut dia tu kan. Ambil rambut dia menggembar kat bawah dan dia goyangkan badan dia kiri kanan macam sambil buat bunyi yang macam mendengus macam si Siti ni dengar. Masa dia tengok si Laila ni macam ni, dia dah jadi takut dan bulu roma dia memang meremang. Dia nak pergi tegur ke tak pun dia tak berani, tapi tu kan kawan dia, takkan dia nak tinggalkan kawan dia kan. Dia pun macam daripada jauh, daripada luar pintu tu, dia jeritlah panggil nama kawan dia beberapa kali. Laila, kau kenapa Laila? Laila, kau okey tak Laila? Dan korang tahu tak apa yang Laila buat pada masa tu? Laila angkatkan kepala dia dan dia melihat ke arah Siti dalam satu pandangan mata yang sangat marah. Dan bila Siti nampak macam tu, muka kawan dia tak macam muka dia, dah tak macam muka Laila. Dia pun teruslah berlari turun ke bawah dan mencari guru yang ada dekat situ lah, guru yang ada berdekatan dekat situ. Cikgu dia yang dengar si kawan dia ni panggil tu, teruslah berlari naik ke atas nak jumpa nak tengok Laila lah kan. Laila masa cikgu dia naik, dia masih lagi dalam keadaan yang sama. Dia duduk dekat atas kerusi tu dengan dua lutut dia dekat atas dan kepala dia dekat bawah, sambil dia bergerakkan badan dia ke kiri dan ke kanan. Kalau korang nak tahu, position dia ni sebenarnya macam orang yang tengah merajuk pun ada, macam tu lah lebih kurang. So cikgu dia cubalah nak bawa si Laila ni turun bawah, tapi cikgu dia gagal. Sebab Laila ni walaupun badan dia kecil, tapi cikgu tak boleh nak handle dia pada masa tu. So cikgu pun message lah kawan-kawan dia lain minta bantuan. Dengan kudrat
seramai 4 orang cikgu pun pada masa tu diorang ni masih lagi susah nak bawa Laila ke bawah. Hanya setelah ada seorang ustaz datang dan bacakan doa, barulah diorang boleh bawa Laila turun daripada bangunan tu dan pergi ke surau. Apa je yang berlaku pada waktu Laila peksan ni ataupun Laila kerasukan ni, dia sebenarnya tak tahu langsung tau. Dia memang tak tahu apa yang berlaku. Jadi masa Laila sedar, dia dah ada dekat surau dan dekat kiri dengan kanan dia ada ayah dengan ibu dia. Selepas tu ayah dengan ibu dia pun bagi tahu dekat dia yang dia tu sebenarnya dirasuk. Walaupun si Laila ni tak faham apa yang berlaku, sebab masa tu dia dalam usia darjah 4 macam tu, dia tak faham perkataan dirasuk tu apa, dia tak faham apa yang berlaku dekat dia. Tapi menurut cerita ibu dia, dia ni dalam keadaan yang meronta-ronta marah. Masa dia dekat atas bangunan tadi tu, dia macam orang yang merajuk kan, saya cakap tadi kan, dia macam relax je, dia tenang je, dia tak ganggu orang, dia tak buat apa-apa, relax je. Tapi bila diorang nak bawa dia turun, benda tu macam seolah-olah marah sebab nak bawa dia pergi tinggalkan bilik kelas tu. Sebab itulah masa dekat surau, dia dalam keadaan yang lebih lagi agresif berbanding masa si Siti jumpa dia tadi. Dan dipendekkan cerita, si Laila ni sebelum dia pengsan tadi, sebenarnya ada sesuatu yang dia nampak. Masa dia dah sampai dekat arah satu dan dia pandang ke arah kiri untuk melihat kelas ataupun nak cari balik apa benda yang dia nampak tadi tu, sebenarnya dia ternampak lagi sekali rambut tersebut dekat atas pintu kelas. Korang tahu kan pintu kelas tu macam mana? Pintu bilik darjah, yang pintu lama tu yang jenis ada 2 pintu macam kayu tu, tarik tutup macam tu kan. Dan dia nampak daripada atas pintu bilik kelas tu ada rambut, dan sekali lagi rambut tu seolah-olah ditarik. Dan masa ni sebenarnya dia tak tahu apa yang berlaku sebab dia dah tak sedarkan diri. Dia tak tahu yang dia dirasuk, dia tak tahu pula yang benda tu datang serang ke apa, dia tak tahu. Yang dia tahu last sebelum dia tidak sedarkan diri, dia nampak rambut yang ditarik. So itu je perkongsian cerita daripada Laila untuk kisah kita yang kedua pada video kali ini. Cerita last ni daripada Ita, dan kejadian berlaku sewaktu dia sekolah menengah dia. Dekat sekolah menengah dia, setiap hari Jumaat memang akan ada majlis bacaan Yasin. Pagilah. Okey. Dan masa diorang baca Yasin tu, tiba-tiba ada dengar cerita daripada kumpulan yang macam dia pun tak pastilah kumpulan tu dekat mana yang menjerit. So diorang ni macam tercari-cari siapa yang menjerit, dan bila diorang tengok ada 2-3 orang pelajar yang macam dalam keadaan kelang kabut, bangun dan nak lari tinggalkan kawasan tu. Diorang ingat kan, mula-mula budak-budak perempuan ni lari ketakutan sebab ada lipas ataupun cicak. Tapi bila diorang tengok, rupa-rupanya salah seorang kawan dia seolah-olah dirasuk. Dia dalam keadaan yang macam marah. Tiba-tiba je dia menjerit macam, diamlah, diam, aku sakit lah. Dia jerit macam tu tau. Awalnya diorang tak dengar pun budak perempuan ni jerit. Mungkin disebabkan bacaan Yasin diorang pada masa tu kuat, jadi diorang tak dengar lah suara-suara lain kan. Dan kawan-kawan dia tadi tu je yang dengar. Sebab itulah kawan-kawan dia menjerit ketakutan. Korang nak tahu tak, masa budak ni kena rasuk, dia dalam keadaan yang memang agresif. Dia macam marah sangat sebab diorang baca Yasin. Mungkin dia rasa sakit ke apa, tak pastilah. Dan pada masa tu hanya ada 2 orang ustazah saja yang dekat surau, sebab majlis bacaan Yasin tu memang biasanya dibuat setiap hari Jumaat. Jadi tak semua guru pun yang akan turun dan ikut sama lah sebenarnya. Diorang yang lain yang ada dekat situ pada masa tu, ustazah minta untuk teruskan bacaan Yasin. Tapi makin diorang teruskan bacaan Yasin, makin teruk budak yang kena rasuk tu menjerit. Dia marah, dia minta diorang berhenti. Tapi ustazah dah cakap jangan berhenti, teruskan bacaan Yasin. Diorang pada masa tu hanya boleh pimpin bacaan doa dan juga surah-surah yang boleh membantu untuk menenangkan budak tu ataupun mengelakkan perkara yang teruk terjadilah. Tapi pada masa yang sama, diorang juga sebenarnya memang terpaksa minta bantuan daripada ustaz luar untuk halau benda yang mengganggu budak tu lah. Okey, benda ni terjadi memang agak lama, sampaikan bila diorang dah habis bacaan Yasin, ustazah minta untuk diorang ulang semula bacaan Yasin pada masa tu. Dan
pada masa ni juga keluarga dia sampai tahu, mungkin dah dihubungi oleh pihak sekolah ke apa. Korang nak tahu tak, masa mak dengan ayah dia sampai, budak perempuan yang kerasukan ni tadi kan dia agresif, dia marah, dia menjerit semua kan. Tapi bila mak dengan ayah budak perempuan ni sampai, dia ni punya kelakuan macam seolah-olah ketakutan. Daripada dia agresif kan, tiba-tiba dia jadi macam seorang yang takut. Dia terus tunduk ke bawah dan dia tak mengeluarkan sebarang kata-kata. Padahal tadi panjang diorang baca Yasin dan sepanjang ustazah tu macam komunikasi dengan dia, dia mengamuk dan dia marah. Bila mak dia datang, ayah dia datang, tiba-tiba benda tu diam 1000 bahasa. Dia tunduk pandang ke lantai je, tak bercakap apa-apa. Macam pelik kan. Dan kalau korang nak tahu, masa ayah dia sampai dekat dia, daripada pintu masuk tu, ayah dia jalan kaki masuk ke dalam surau kan. Daripada pintu surau lah, pintu surau tu dekat belah depan dan budak perempuan ni duduk dekat belakang surau lah kiranya. So sepanjang ayah dia jalan, benda ni macam seolah-olah tahu ayah dia datang, dia diam dan tunduk ke bawah. Dan bila ayah dia sampai je dekat dia, korang tahu tak ayah dia cakap apa? Ayah dia macam marah. Budak perempuan tu marah anak dia tu, kau ganggu anak aku lagi ya. Dia sebut macam tu, kau ganggu anak aku lagi ya. Dia punya ayat tu macam seolah-olah menunjukkan yang benda tu sebenarnya berulang, bukanlah pertama kali terjadi. Yang peliknya, bila ayah dia cakap macam tu, benda yang ada dalam badan budak tu automatik macam keluar. Sebab budak tu tiba-tiba dia jatuh pengsan. Dia boleh terus baring pengsan dan tak sedarkan diri. Daripada keadaan yang agresif, dia boleh jadi macam tu sekali tau. Rupa-rupanya ayah dia kata benda ni memang dah berulang, dan anak dia tu sebenarnya memang dalam proses untuk berubat pun. Kiranya mungkin benda yang ganggu anak dia ni sebenarnya bukan daripada sekolah tu. Benda tu memang ikut dia entah daripada mana, dan dia dalam proses nak buang benda tu. Cuma mungkin kadang-kadang kalau dia dalam keadaan lemah, benda tu boleh masuk balik ke dalam diri dia. Jadi ayah dia minta izin untuk bawa anak dia balik dan berubat dengan memang perawat yang memang dah sedia ada ubatkan anak dia lah sebenarnya pada masa tu. So itu je perkongsian cerita daripada Ita. Terima kasih sebab korang dengar video ni sampai habis. Jangan lupa like, share dan komen. Ingat, apa je yang saya cerita kat korang anggap sebagai hiburan. Janganlah terlampau taksub ataupun terlampau takut, sebab kebenaran setiap kisah yang saya sampaikan kat korang ni hanya diketahui oleh Yang Maha Esa. Okay, stay tune untuk part 2 on the next video, InsyaAllah. Stay tune dan stay safe. Assalamualaikum, bye bye.